Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azra Nadia binti Sariman, nombor matrik AA1900668. Jadi hari ini kami akan menerangkan BMF. BMF adalah Buy Muslim First, iaitu pembelian produk Muslim. Saya akan menerangkan pengenalan BMF. Poin pertama adalah makanan yang halal boleh dijelaskan dengan sesuatu bahan makanan yang suci dan baik, di samping tidak melanggari syariat Islam sewaktu mendapatkan dan menggunakannya. Poin ini menerangkan bahawa makanan yang halal adalah makanan yang suci dan bersih. Ianya dapat menjaga kesihatan diri. Poin yang kedua adalah makanan yang halal dari logo yang sah dari JAKIM, seperti logo ini. Poin yang ketiga adalah kempen ini mempunyai objektif tersendiri, iaitu bertujuan untuk memupuk sikap pengguna untuk membeli dan mengutamakan produk-produk keluaran orang Islam, terutama sekali di kalangan orang tempatan di negara Malaysia ini. Poin ini menerangkan bahawa orang Islam atau orang tempatan perlulah membeli produk makanan Islam. Seterusnya, saya akan memberi kepada presenter yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Zuani binti Ahmad Kumari dari kumpulan 6. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan BMF, iaitu Buy Muslim First. Kepentingan BMF yang pertama ialah dapat menaikkan taraf ekonomi Malaysia dalam kalangan umat Islam kerana dengan adanya kesedaran masyarakat terhadap kepentingan membeli produk Muslim. Kepentingan yang kedua ialah orang Muslim yang berniaga dapat meningkatkan produktiviti dan kepercayaan kerana dengan adanya kempen ini dapat meningkatkan lagi permintaan terhadap produk Muslim. Yang ketiga, penjual dan pemborong Muslim dapat mengukuhkan kedudukan ekonomi seiring dengan negara luar kerana permintaan terhadap produk Muslim yang semakin meningkat hari demi hari. Yang keempat, taraf ekonomi negara kita akan menjadi lebih berdaya saing seiring dengan negara maju dengan adanya kesedaran tentang kepentingan Buy Muslim First. Yang kelima, orang Islam tidak akan dipandang rendah lagi kerana dengan adanya taraf ekonomi yang baik. Dan kepentingan BMF yang terakhir ialah dapat meningkatkan jumlah kutipan zakat kerana dengan adanya keuntungan yang tinggi, para penjual Muslim dapat meningkatkan lagi jumlah bayaran zakat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzatul Zafirah binti Zainul Rashid. Okay, hari ini saya ingin membentangkan tentang BMF, Buy Muslim First. Okay, antara penyataan masalah ialah menyokong barang dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga Muslim. Yang kedua, mengenai makanan halal. Sebagai contohnya, isu COVID-19 yang menular di negara kita ini adalah disebabkan oleh memakan makanan yang tidak halal seperti kelawar dan tikus yang dipercayai oleh orang bukan Islam bahawa ianya adalah ubat penawar segala jenis penyakit. Sudah terang lagi bersuluh, makan makanan yang tidak halal boleh memudaratkan tubuh badan kita sendiri. Disebabkan inilah berlakunya COVID-19, iaitu virusnya masih tidak dapat dijumpai lagi penawarnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fasha binti Fairuz Bansi dan nombor matrik saya AA19136. Saya akan meneruskan dengan objektif kajian program Buy Muslim First. Okey, yang pertama, mengkaji konsep Buy Muslim First dalam konteks muamalah Islam dan pelaksanaannya di Malaysia. Kami ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang konsep Buy Muslim First, sebab pelaksanaannya dan realiti pelaksanaannya yang telah berlaku di Malaysia. Yang kedua ialah kami ingin meneliti pengetahuan dan pelaksanaan pelajar terhadap konsep Buy Muslim First. Kami ada mengajukan beberapa soalan dan borang untuk para pelajar untuk menilai dan mengetahui
sejauh mana pelajar mengetahui tentang konsep Buy Muslim First. Dan yang terakhir ialah mencadangkan BMF sebagai satu langkah meningkatkan ekonomi umat. Di akhir kajian ini, kami mendapati program Buy Muslim First memberi banyak kebaikan. Jadi kami mencadangkan program Buy Muslim First ini diteruskan dan diluaskan ke seluruh dunia, terutamanya di Malaysia, untuk meningkatkan, salah satunya untuk meningkatkan ekonomi umat Islam dan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatin Atira binti Ismail yang memegang kad matrik AA191314. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk kepentingan kajian. Kepentingan kajian terbahagi kepada 6, iaitu individu, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Baiklah, dari segi individu, BMF ini dapat memupuk sikap proaktif di kalangan individu, kerana setiap individu tidak akan membeli barang, tidak akan membeli sembarangan produk tanpa usul periksa. Selain itu, ia juga dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan individu, kerana sikap tolong-menolong sesama Muslim dapat dipraktikkan. Okey. Yang kedua adalah keluarga. BMF ini dapat memberi kesedaran di dalam setiap keluarga, kerana setiap keluarga dapat memilih produk yang berstatus halal, dan dapat menyedarkan mereka bahawa betapa pentingnya memilih produk yang halal. Baiklah, yang seterusnya adalah dari segi masyarakat. BMF ini dapat meningkatkan ekonomi dalam negara, dan sokongan daripada pembeli dan pengguna dapat meningkatkan produktiviti peniaga-peniaga Islam. Baiklah, seterusnya adalah dari segi agama. Okey, BMF ini akan meningkatkan ekonomi negara. Pembelian dan penjualan barang produk Muslim dapat meningkatkan pendapatan umat Islam dan memperkukuhkan ekonomi negara. Baiklah, yang seterusnya adalah dari segi bangsa. Dari segi bangsa, BMF ini memberi impak yang besar terhadap ekonomi negara, kerana ianya dapat memberi peluang kepada peniaga-peniaga Muslim untuk lebih maju dalam sektor ekonomi. Okey. Dan yang terakhir adalah negara, dari segi negara. Okey, dari segi negara, dengan pelaksanaan BMF ini, ianya dapat menjamin negara kita daripada tersebarnya penyakit dan wabak yang berbahaya. Kerana hal ini penggunaan produk yang halal dapat memastikan kerana penggunaan produk yang halal dapat menjamin kebersihannya. Konklusinya, negara kita akan selamat daripada penyakit dan wabak yang berbahaya, dan secara tidak langsung aktiviti-aktiviti lain dapat dilakukan dengan lancarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Akila binti Muhammad Nizam, nombor matrik AA192057. Saya dari kumpulan 6. Saya ingin mengutarakan tentang konsep BMF.
Apa itu konsep BMF, iaitu Buy Muslim First? Buy Muslim First adalah menerapkan pembelian makanan halal di kalangan masyarakat Muslim di Malaysia. Hasil kempen ini sesuai dengan maqasid syariah dengan menggunakan hizmal dalam menjaga ekonomi umat Islam. Kempen ini amat relevan untuk dilaksanakan di Malaysia dalam menjaga kemaslahatan ekonomi umat Islam itu sendiri. Kempen ini menggalakkan pembeli Muslim supaya mengutamakan pembelian pengeluaran produk Muslim. Hal ini kerana pembelian makanan yang halal akan menjamin kesihatan seseorang dan juga minda seseorang. Konsep yang terakhir Buy Muslim First iaitu kempen ini tidak bertujuan untuk memboikot produk non-Muslim, tetapi lebih mengutamakan produk keluaran Muslim yang berkonsepkan halal thayyiban. Zaman sekarang, terdapat perkara yang putih dan kelabu itu. Sebagai umat Islam, kita perlu meneliti ciri-ciri makanan yang halal itu untuk menjamin kesihatan seseorang, minda yang cerdas dan juga untuk memudahkan kita melakukan ibadah-ibadah lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Alia binti Salihuddin dan memegang kad matriks AA 191417. Sejauh manakah pengetahuan dan pelaksanaan pelajar mengenai konsep BMF ini? Kami telah membuat kajian soal selidik dan mendapat 65 respon keseluruhannya. Dan 32 orang daripada 65 respon tersebut benar-benar mengetahui mengenai konsep BMF ini. Dan selebihnya kurang berpengetahuan mengenai konsep BMF ini. Seterusnya, hasil daripada borang soal selidik, kami mendapati bahawa 30.8% pelajar bersetuju mengenai kempen BMF ini diperluaskan dan manakala 1.5% pelajar tidak bersetuju mengenai kempen BMF ini diperluaskan di negara kita. Hasil daripada kajian soal selidik ini juga mendapati bahawa hanya 69.3% sahaja yang mengamalkan konsep BMF ini dan sebaliknya 9.2% pelajar yang masih tidak mengamalkan konsep BMF ini. Seterusnya, di dalam borang soal selidik, kami telah mengemukakan soalan kepada respons mengenai pendapat mereka. Adakah kempen BMF ini telah memboikot pasaran luar? Dan kami mendapati bahawa 80% daripada mereka bersetuju dan manakala 20% daripada mereka tidak bersetuju. Beralih kepada slide seterusnya, saya akan pas kepada rakan saya, Sazli. Nur Sazlin Syafiqah binti Mazlan, AA 190553. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan BMF sebagai satu langkah untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Di sini kami ada 4 cadangan, iaitu pertama, perlulah membuka kedai runcit di masjid selama 12 jam. Hal ini kerana masjid merupakan tempat yang strategik. Di samping umat Islam menunaikan solat, mereka juga bolehlah membeli barangan yang mereka inginkan. Yang kedua pula ialah peniaga perlulah memborong dan menjual barangan produk-produk Muslim lebih banyak daripada produk bukan Muslim. Hal ini dapat meningkatkan perniagaan pengeluar yang mengeluarkan produk Muslim. Yang ketiga pula ialah pihak pengeluar produk perlulah memastikan produk yang mereka keluarkan itu adalah berkualiti tinggi dan mempunyai syarat-syarat, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang keempat pula pihak pengeluar pihak peniaga yang berniaga makanan perlulah membuat makanan mereka daripada produk-produk Muslim. Hal ini kerana apabila mereka mengeluarkan makanan daripada produk Muslim dan makanan itu adalah sedap, jadikan orang ramai tertarik daripada manakah mereka menggunakan produk yang bahan-bahan produk yang mereka jual makanan itu. Okay, jadi di situ sahaja cadangan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifa Ayuni binti Muhammad Nazri dan nombor matrik saya ialah AA191373. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, Buy Muslim First ataupun BMF bukanlah bukanlah untuk memboikot agama yang bukan Islam, tetapi ia mengutamakan produk yang berasal daripada peniaga yang beragama Islam. Hal ini kerana ia ingin memastikan kesihatan diri kita terjaga daripada sebarang penyakit, dan juga ia ingin mengelakkan diri kita daripada makan makanan yang tidak halal. Pada masa yang sama, ia dapat memajukan perniagaan dan juga ekonomi umat Islam. Kempen ini adalah kempen yang tidak memaksa mana-mana pihak untuk mengikutinya, tetapi ia menggalakkan umat Islam untuk bersama-sama memajukan perniagaan serta ekonomi umat mereka. Kalau bukan orang Islam yang ingin memajukan dan mengembangkannya, siapa lagi, bukan? Jadi kitalah yang perlu bertindak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.